Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini. Okey, baiklah, sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fazirah binti Piut, merupakan guru pemulihan khas yang bertugas di SK Pekan Sepitang. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Penggunaan KIT-PC membantu murid pemulihan tahun 2 meningkatkan penguasaan kemahiran menambah dalam lingkungan 10. Baiklah, teruskan dengan slide yang seterusnya. Pengenalan. Seperti yang dilihat pada tajuk kajian saya sebentar tadi, fokus utama adalah subjek matematik yang mana merupakan salah satu subjek yang penting kerana ia berkait rapat dengan kehidupan harian kita. Kenapa berkait rapat? Sebab jual beli, kena pandai kira, tengok jam, kira masa, banyak lagi yang melibatkan matematik. Tetapi, terdapat sesetengah kanak-kanak yang menganggap subjek matematik ini merupakan subjek yang sukar. Bukan murid pemulihan sahaja, bahkan terdapat murid perdana juga yang berfikiran sedemikian. Jadi pemikiran stereotip murid terhadap subjek matematik seperti itu menyumbang kepada sikap tidak yakin terhadap subjek ini. Seterusnya, menyukarkan penguasaan mereka terhadap topik-topik yang terdapat dalam subjek matematik. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan berdasarkan kepada masalah dan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid-murid pemulihan, khususnya murid pemulihan tahun 2. Okey, baiklah. Apa masalah yang dihadapi oleh murid-murid ni? Kita tengok slide yang seterusnya. Pernyataan masalah. Okey, yang pertama, murid tahun 2 masih belum memahami konsep tambah walaupun melibatkan nombor yang kecil, iaitu dalam lingkungan 10. Okey, yang kedua, murid kurang minat untuk belajar semasa subjek matematik. Dan yang ketiga, murid sering melakukan kesilapan semasa menjawab soalan melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 10. Okey, baiklah. Kita tengok. Murid sepatutnya telah menguasai kemahiran operasi asas tambah dalam lingkungan 10 ni semasa berada di tahun 1. Kalau kita tengok di SKP Perdana, di tahun 2, mereka sudah belajar, mereka akan belajar nombor dalam lingkungan 1000. Dan kalau di pemulihan pun, dalam lingkungan 10 ni masih berada di kemahiran bawah, di kemahiran 5. Sedikit rendah untuk tahun 2. Jadi, di sini memang jelas murid-murid tahun 2 yang dipilih ini ketinggalan sedikit berbanding rakan-rakan yang lain. Okay. Kalau kita tengok dalam lingkungan 10, sebenarnya kita boleh ajar dan murid boleh belajar hanya dengan menggunakan jari. Sebab jari kita ada 10. Betul? Dan kita biasa je lihat murid-murid memang kira dengan menggunakan jari je. Okay? Tetapi bagi murid-murid yang masih belum menguasai konsep penambahan ni, menggunakan jari ni sedikit mengelirukan. Sebab apa? Sebab, saya bagi contoh lah. Kalau tambah melibatkan dua nombor yang sama, contoh 2 tambah 2, nombor yang sama, boleh kira lah 1, 2, 3, 4. Dan kalau melibatkan penambahan nombor besar tambah nombor kecil. Contoh 6 tambah 2. Boleh kira lah 6, dia kasi keluar 6. Bagi keluar 2 lagi. Masuk. Jadi boleh kira lah 8. Okay. Tetapi menjadi masalah sekiranya nombor kecil tambah dengan nombor besar. Contoh 2 tambah 6. Sebab apa 6 macam ni? Sebab dia orang sudah setkan nombor 6. Setiap jari ni dia ada nombor-nombor yang tersendiri. Contohnya 6 macam ni. Jadi kalau kita kalau dia orang sudah guna jari sebelah ni 2, tadi 2 tambah 6, 2. Jadi 6 dia macam ni lah, kekal. Maksudnya kita nampak lah
Kalau diorang masih belum memahami konsep tambah tu, kalau diorang cuma ingat kedudukan nombor tu, okey? Jadi kalau 2 tambah 6 macam ni, kira salah lah kan? Dia jadi 3 pula. Jadi, menurut pemerhatian saya juga, menggunakan jari sahaja tak dapat menarik minat murid-murid pemulihan ni. Kadang-kadang mereka ni, murid-murid ni pandai jawab. Tapi diorang hilang fokus. Jadi, bila mau jawab soalan, diorang cuma main sebut je. Ataupun main sebut je lah nombor, main tulis je jawapan. Diorang tak kira betul-betul pun walaupun melibatkan lingkungan 10 je. Diorang, bila hilang fokus, itulah diorang buat. Jadi, itulah masalah yang dihadapi. Okay, seterusnya. Kita tengok kepada objektif dan persoalan kajian. Okey, sebelah kiri adalah objektif kajian. Sini saya letak 2 objektif. Yang pertama, meningkatkan kemahiran mengira murid pemulihan tahun 2 dalam operasi tambah lingkungan 10 dengan menggunakan kit PC. Dan yang kedua, menambah baik amalan pengajaran guru pemulihan dalam membantu murid pemulihan tahun 2 meningkatkan kemahiran operasi tambah dalam lingkungan 10 dengan menggunakan kit PC. Dan sebelah kanan pula adalah persoalan kajian. Yang pertama, sejauh manakah penggunaan kit PC dapat membantu murid pemulihan tahun 2 meningkatkan penguasaan kemahiran operasi asas tambah dalam lingkungan 10? Dan yang kedua, sejauh manakah kit PC dapat menambah baik amalan pedagogi guru dalam meningkatkan penguasaan murid tahun 2 terhadap operasi asas tambah dalam lingkungan 10. Okey, baiklah, kita teruskan. Kita teruskan dengan metodologi kajian. Ini adalah langkah yang saya gunakan. Yang pertama, ujian pra. Ujian pra ni saya laksanakan kepada 5 orang murid pemulihan tahun 2 yang dikenal pasti mempunyai masalah dalam topik yang dikaji. Okay. Ujian pra ni saya laksanakan sebelum melaksanakan intervensi. Maksudnya sebelum melaksanakan menggunakan KTC lah. Okay. Seterusnya, saya laksanakan intervensi. Intervensi ini saya laksanakan dengan menggunakan KTC. Dilaksanakan sebanyak 3 kali. Seterusnya, saya laksanakan pemerhatian. Pemerhatian ini dilaksanakan sepanjang intervensi dijalankan. Bertujuan untuk menilai dan melihat perubahan-perubahan yang berlaku terhadap murid pemulihan yang dipilih. Okay. Dan yang terakhir, saya laksanakan ujian pasca. Ujian pasca ni dilaksanakan bertujuan untuk melihat sejauh manakah KTC ini dapat mencapai objektif. Okey. Kita teruskan. Seterusnya kita lihat kepada intervensi. Okey. Intervensi saya laksanakan dengan menggunakan kit PC. Okey. PC, kit PC, PC singkatan untuk tambah campur. Maafkan saya. Tambah cerdik. Okay. Fokus utama sudah semestinya operasi tambah. Jadi, kit PC ini menggunakan konsep garis lurus sebenarnya. Okay, garis lurus. Contoh macam kalau 2 tambah 2, 2, kita bulat di 2 dan kita akan gerakkan lompat 2 kali lah. 1, 2, jadi kita tengok nombor tu pergi mana. Pergi nombor 4. Okay, macam tu. Kit PC ini berbentuk bahan maujud dan ditambah dengan penggunaan TMK. Di sini saya menggunakan teori Jean Piaget iaitu perkembangan kognitif menurut Jean Piaget bagi kanak-kanak berumur 7 hingga 11 tahun merupakan peringkat operasi konkret. Okay. Oleh itu, saya hasilkan kit PC ini berbentuk maujud bagi membantu murid menguasai kemahiran asas dari peringkat awal lagi iaitu pada usia kanak-kanak 8 tahun, seawal 8 tahun. Okay. Selain itu, saya juga gabungkan kit PC ini dengan unsur TMK kerana saya berpendapat bahawa pada hari ini, penggunaan TMK merupakan satu kemestian bagi menarik perhatian murid. Kan budak-budak sekarang kan, orang suka kalau teknologi kan. Jadi, saya
campurkan unsur TMK. Okey. Okey. Seterusnya kita teruskan dengan dapatan kajian. Okey, kita tengok dapatan kajian, kita tengok graf ni kan. Okey. Graf ni akan menjawab persoalan kajian 1 tadi, iaitu sejauh manakah penggunaan KIT-PC dapat membantu murid tahun 2 meningkatkan penguasaan kemahiran operasi asas tambah dalam lingkungan 10. Okey. Kalau kita tengok berlaku peningkatan pencapaian terhadap topik operasi asas tambah dalam lingkungan 10 dalam kalangan murid setelah intervensi dilaksanakan dengan menggunakan KIT-PC. Okey, yang berwarna biru tu ujian pra, warna oranye tu ujian pasca. Boleh nampaklah dia punya peningkatan setelah intervensi dilaksanakan. Dia punya keputusan pada ujian pasca tu. Okey, tengok graf menunjukkan bahawa murid 1 berjaya meningkatkan pencapaian sebanyak 80% setelah intervensi dilaksanakan. Manakala murid 2 dan murid 3 berjaya meningkatkan pencapaian mereka sebanyak 70% pada ujian pasca. Murid keempat dan murid kelima pula masing-masing berjaya meningkatkan pencapaian sebanyak 60 dan 50%. Ini bermaksud semua semua murid berjaya meningkatkan pencapaian mereka sehingga masing-masing mendapat keputusan 100% semasa ujian pasca. Okey, bilangan soalan yang saya berikan sebanyak 10 soalan. Okey. Teruskan. Okey. Kita tengok yang ni. Jadual yang ni kekerapan tema dan kod. Okey. Ini adalah bagi menjawab persoalan kajian 2, iaitu sejauh manakah KIT-PC dapat menambah baik amalan pedagogi guru dalam meningkatkan penguasaan murid pemulihan tahun 2 terhadap operasi asas tambah dalam lingkungan 10. Okey, kita tengok di sini dia ada tema, kod. Di sini sebenarnya dia menggunakan pemerhatian yang mana saya catatkan dengan menggunakan catatan nota lapangan, tapi saya ubah dalam bentuk jadual bagi memudahkan analisis dilaksanakan. Jadi di sini saya bahagikan kepada 3, iaitu emosi yang mana saya kodkan sebagai EM, pemahaman saya kodkan sebagai PM dan pembelajaran aktif saya kodkan sebagai PA. Okey. Berdasarkan jadual ni, amalan pedagogi yang dilaksanakan mempengaruhi emosi murid semasa intervensi dilaksanakan. Kita tengok yang EM dulu. Kekerapannya sebanyak 15 kali. Jadi, murid-murid menunjukkan emosi yang sangat positif, iaitu teruja. Diorang ingin tahu lagi apa yang terdapat dalam kandungan KIT-PC tu. Jadi, emosi positif terhadap pembelajaran. Murid-murid ni tak sabar untuk menunggu giliran untuk menggunakan KIT-PC. KIT-PC ni kan berbentuk maujud dan murid-murid tak ramai, jadi saya memang buat satu saja dan mereka perlu bergilir-gilir. Jadi, seterusnya menurut Hasanuddin 2017, emosi mempengaruhi pembelajaran kanak-kanak. Oleh itu, emosi murid yang positif memudahkan murid menguasai kemahiran operasi asas tambah dalam lingkungan 10. Bila emosi dorang teruja, mau tahu apa lagi, jadi sana memudahkan mereka untuk faham konsep yang kita ingin sampaikan. Okey, berdasarkan jadual kita tengok lagi. Jadual kekerapan bagi tema pemahaman adalah sebanyak 11 kali. Ini direkod apabila saya mengajukan soalan berkaitan dengan proses penambahan. Murid mampu untuk jawab soalan tersebut dengan betul. Kalau sebelum intervensi dilaksanakan, bila kita tanya je jawapan yang diberikan tu salah. Kadang-kadang orang main sebut-sebut je, orang tak kira, macam main-main lah. Endah tak endah, kan? Macam mau tak mau macam tu kan. Okey. Kekerapan bagi pembelajaran aktif pula direkodkan sebanyak 4 kali. Perkara ini menunjukkan perubahan positif kepada tingkah laku murid. Mereka lebih macam suka
tertunggu-tunggu untuk laksanakan pembelajaran. Berbeza dengan sebelum ni, bila kita tanya soalan, ada yang senyap. Gitu. Jadi, dengan pemerhatian yang dilaksanakan, memang nampak perbezaan-perbezaan yang berlaku. Okay? Seterusnya, akhir sekali, kesimpulan. Yang pertama, tahap dengan melaksanakan kajian dengan penggunaan KTC dalam pembelajaran ni, pengajaran dan pembelajaran, tahap penguasaan murid terhadap operasi tambah dalam lingkungan 10 semakin meningkat. Dan yang kedua, pengajaran lebih berkesan dan lebih menarik. Dan perancangan pada masa akan datang, KTC ini mungkin akan diubah sesuai dalam bentuk yang lebih mudah untuk diakses oleh murid, guru dan ibu bapa. Okey? Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.